السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله القرشي سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وجاهد جهاده إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقت دخول المعتكف والخروج منه. تقدم أن الاعتكاف المندوب ليس له وقت محدد، فمتى دخل المعتكف المسجد ونوى التقرب إلى الله بالمكث فيه صار معتكفا حتى يخرج. فإن نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس، فعند البخاري إلى آخره. Alhamdulillah, banyak-banyak puji dan syukur pada Allah kerana pada malam ini, setelah agak lama kita tidak berkuliah kerana diselubungi ujian yang kita kira lain daripada yang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak akan berhenti menguji hamba dia dengan bermacam-macam pesen, dan jika sekiranya ujian itu berbentuk musibah, kesusahan, dia merupakan tazkirah. Boleh jadi tazkirah yang diberi oleh orang tak jadi mana, tak masuk mana, orang tak ikut. Allah Subhanahu wa taala sayang pada manusia, sangat sayang. Makhluk yang paling dia sayang, nombor satu. Dan di antara kasih sayang Allah, dia tidak biar manusia hanyut. Bahkan Allah Ta'ala beki, terus menerus beki manusia, elok dia, ambak dia supaya pergi ke tempat-tempat yang Allah Ta'ala redai. Dan Allah Ta'ala beki ni biasa-biasanya melalui lidah-lidah orang. Baca Quran, baca hadis, kita panggil ustaz ke, cikgu ke, tok guru ke, ikut pergilah. Barangkali oleh kerana dah lama sangat ni pakai tazkirah dengan cara ini, manusia tidak bertambah, malaikat kau hanyut. Maka Allah Ta'ala tukar tazkirah itu dengan cara lain. Di antaranya dengan cara ujian. Dan ujian Allah Subhanahu wa taala bukan sesuatu yang terduga. Tanyalah orang-orang tua yang umur 80, 90. Dia tidak akan berjumpa lagi dengan apa yang kita berjumpa pada hari ini. Dan ini adalah sunnatullah. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf. Hei manusia belaka, kamu mahu ataupun tidak mahu,
Kamu setuju ataupun tidak setuju, aku mesti uji kamu. Dan aku uji kamu dengan bermacam-macam, bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwali wal anfus, kemiskinan dan matinya orang-orang yang kita sayang, was thamarat, uji dengan rugi. Thamarat bahasa Arab mana buah-buahan, kekurangan buah, kekurangan hasil, rugilah, rugi. Wa basyiris sabirin, walaupun begitu ujian ini mesti ada keputusan. Bagaimana kamu hadap ujian itu? Dan berilah khabar gembira pada orang yang hadap dengan sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, siapa dia orang sabar? Orang yang bila dia ditimpa dengan musibah, qalu, mereka berkata dengan hati yang tulus, dengan akidah, bukan dengan lidah, dengan akidah, inna lillah. Heran apa mati? Heran apa Allah Ta'ala ambil balik hak ni? Kerana kita semua sekali hak Allah. Seperti mana kita ada barang hak kita, kereta kita, motosikal kita, rumah kita, kita boleh buat apa saja kita rasa. Nak rombak boleh, nak tambah boleh, nak laju boleh, nak slow boleh, nak break boleh. Kereta kita, hak kita. Inna lillah. Maka begitulah juga kita kena i'tiqad semua sekali ini hak Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan mahu tidak mahu, Tuhan dia akan ambil balik. Tuhan dia mesti ambil balik. Maka ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Orang-orang macam ini, orang yang layak untuk diselawat oleh Allah. Kita baca dalam ayat lain, Allah selawat ke Nabi Muhammad SAW. Satu benda yang mulia. Orang ini Allah Ta'ala akan selawat dia. Allah Ta'ala akan sebut nama dia. Dan rahmat Allah. Dan mereka inilah orang yang berjaya. Maka kita diuji oleh Allah dengan ujian ini. Dan bukan sekadar menjejaskan duniawi, bahkan menjejaskan ukhrawi. Bukan sekadar kedai saja tutup, kilang saja tutup, masjid pun tutup. Alhamdulillah, di sana ada ustaz-ustaz, tok guru yang menggunakan media-media baru untuk terus beri khidmat pada umat. Saya sendiri ada buat 2-3 rakaman, tapi dak bubuh dalam tu, dalam apa, Facebook ke apa. Dak tergamuk. Dan bagi orang-orang ini, fajazahumullahu khairal jaza', Allah Ta'ala beri pahala banyak, insya-Allah. Kemudian benda ni beransur, Allah Ta'ala wi balik. Wi semula, alhamdulillah, wi semula, alhamdulillah. Masjid yang daripada tutup terus, mulai buka. Tapi masih ada lagi yang kebiasaan, bahkan benda yang boleh pahala tak boleh dibuat. Sembahyang Jumaat duduk jauh-jauh. Ini dalam keadaan biasalah makruh. Tapi dalam keadaan seperti ini, bukan sekadar tidak makruh, bahkan itulah yang sepatutnya. Kerana kaedah fiqh yang masyhur kata, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mengelak daripada kena susah lebih penting daripada nak cari pahala, nak cari maslahat. Sifat kata, oleh kerana satu kerjaan ni jika dibuat boleh pahala, tapi boleh juga masyaqqah, mudarat. Jika dia tak usah buat, tinggallah hak pahala tu. Dan insya-Allah kait gini dia akan diberi rapat-rapat balik semua sekali. Ini tazkirah Allah. Bahkan yang menariknya bila berlaku Covid,
Kita dapat satu ilmu baru. Itu rupa-rupanya kiamat bila dia nak jadi, dia tidak jadi macam mana yang kita fikirkan. Macam mana yang kita bayangkan. Siapa pernah terfikir akan jadi macam ini? Sebutir dunia tutup. Duduk di rumah, tubik letakak. Tak tahu bergocoh dengan siapa dia. Kalau nampak boleh tahan. Nampak. Kiamat bila nak jadi, dia tidak jadi macam kita duduk fikir-fikir. Dia benda baru yang sangat menakutkan. Ini baru orang panggil bunga-bunga dia. Bunga halus-halus sangat. Dan Alhamdulillah kita akan sambung. Dan kek-gi insya-Allah kebetulan dalam apa yang kita nak baca ni, kalau dang malam ni, kalau ikut masa PKP ni, dia Isa tu kena berhenti lalu. Begitu. Dan Nabi kata, as-sam'u wa ta'ah ma lam ya'mur bi ma'asiyatillah. Dengar dan patuh daripada ulil amri kamu, selama mana benda yang dia suruh itu tidak pada maksiat. Bukan maksiat. Kena dengar, kena patuh. Kita hak malah dah. Undang-undang hak baru ni sedang molek dengan orang hak malah. Sedang molek. Dan sebelum kita masuk pengajian malam ini, cuba ingat pengajian sebelum ini, kita mengaji kitab Fiqhus Sunnah. Di sini, dan kita dah baca bab i'tikaf. Dan disebut bab i'tikaf ini dalam bab puasa. Kan di sana ada para ulama yang mengatakan tidak sah i'tikaf malaikat dengan puasa. Puasa ialah kembar siam, package dengan i'tikaf. Ini kita dah baca sebelum ini. Ingatlah raya ingat, dan tak ingatlah raya tak ingat. I'tikaf maknanya kita kurung diri kita. Para hadirin, saya sebut berkali dah, manusia ini bila dia jauh dengan Allah, maka hati dia menjadi liar. Macam binatang juga liar. Dengan tuang dia pun liar. Baru-baru beli, baru-baru kenal, liar. Sehingga dikurung. Tuang dikurung. Kemudian dalam masa kurung tu dia tengok apa ni, tangan dia boleh kenal tangan tuan dia, bau tuang dia, suara tuang dia yang beri makan ke dia, beri air ke dia, boleh jadi mandikan dia, bersihkan tepak dia. Maka dah lama dah lepas. Lepas ketika tu dah takut dah, dia akan balik pergi mana-mana pun balik semula kat tuang dia. Dia kenal, dia reti tuang dia. Itu juga manusia. Apabila dia dengan Allah Ta'ala suruh ni, dia tidak berjuang sangat. Dan benda ni tidak perlu Tok Guru rayak, mu tahu atasmu seorang. Sebab itu, istafti nafsak. Bila Tok Guru mengajar, ustaz mengajar, baik Tok Guru yang mengajar, baik orang yang mendengar, sebanyak mana yang dia dengar, dia sendiri tanya diri dia. Hak ustaz rayak saat ni, hak hadis saat ni, hak ayat Quran saat ni, dengan aku sekarang ni, setara mana? Setara mana? Mu sendiri tahu jawab apa. Tak kamu nak tipu dirimu sendiri, tak kamu nak pergi markah tinggi, sedangkan kamu tahu dirimu ni fail, gagal. Maka bila kita rasa kita dengan Allah Ta'ala suruh ni tidak berjuang molek, malahnya, doroknya, tak kira lah. Kalau ketika mana sibuk boleh tahan, dalam keadaan biasa pun begitu. Tidak. Tak belaga molek. Dengan sebanyak mana Allah Ta'ala marah, belaga molek. Maka itu simptom orang panggil menunjukkan kita ni ada penyakit. Dan kaedah penyakit mesti berubat. Jangan bila sakit perut itu berubat. Kerana kita berasa sakit, nak buat kerja tak boleh, kita pergi berubat. Sakit gigi pun sama juga. Sakit pun sama. Tapi sakit ini kita tidak berasa. Itu sebab tu tak berubat. Kita tidak berasa perlunya untuk aku ubat penyakit ini. Tak jadi ni. Saya semayang nak sikit, nak derah, nak gaduh. Asal hak nama sembang, hak nama amda panggil. Kerja-kerja tak pakai ni, 2 hari tak apa. Tak mengasut mata. Bila berasa penyakit, kena berubat. Dan untuk penyakit ini, salah satu obatnya ialah i'tikaf. Seperti mana obat seekor binatang yang liar tu tuang dia kurung, supaya dia tengok balik, dia kenal balik tuang dia, juga mu kena kurung.
Mu jangan diharap orang kurung mu. Mu sendiri pergi kurung dirimu. Dan kurung ni bukan di sebarang tempat. Tak banyak tempat boleh. Setempat je. Iaitu sebuah tempat yang dibina untuk beribadat pada Allah. Kita panggil masjid. Kita panggil surah. Panggil balasah. Panggillah apa saja pun. Maka itulah tempat dia. Untuk mu kurung dirimu. Berapa lama. Orang panggil macam obat saat ni. Boleh jadi. Teruk sikit. Sehari 2 hari padang dah. Berat sangat. Tak padang sehari 2 hari. Lebih lagi makali. Acap lagi makali. Kerap lagi makali. Kerana dia obat. Ini di antara Panadol yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila kita beribadat, kita rasa ibadat semata-mata. Kita tidak kenal hak mana ibadat jenis obat, hak mana ibadat jenis vitamin. Ni. Para hadirin, Allah Subhanahu wa taala buat manusia daripada ruh dan jasad. Dan Allah Taala juga siap. Sebanyak mana yang ruh perlu Allah Ta'ala siap-siap ada dah. Sebanyak mana yang jasad perlu Allah Ta'ala siap-siap ada dah. Jasad perlu air, Allah Ta'ala buat air. Tak ada syarikat. Mana ada syarikat boleh buat air? Ada kerajaan boleh buat air? Tak boleh. Setitik air tak boleh nak buat. Dengan ahli sains, dengan apa semua sekali. Allah Ta'ala siap. Kalau tak kedia ada manusia boleh buat air itu pun dia ambil Allah Ta'ala. Bukan siap-siap ni. Apa ni? Nitrogen ke, oksigen ke, pupuk. Mempercepatkan proses, bukan menciptakan air. Manusia berhajat pada nasi, Allah Ta'ala buat beras. Kemudian manusia berhajat juga nak vitamin, nak ni. Sebab itu sains bukan mereka satu benda baru. Sains adalah beritahu satu benda yang ada lama dah, yang baru tahu. Melalui iktisyaf, kajian makmal. Orang ni kaji. Orang panggil selok kain. Selok. Sekali selok, jumpa barang baru. Barang ni ada lama dah. Mana vitamin ini sama dulu ada dengan barang tu. Vitamin dalam petik sama hormon dengan petik. Vitamin dalam apa lagi? Dalam apa saja pun sama hormon dengan dia. Tapi baru tahu 10 tahun ni, 20 tahun ni, 100 tahun ni bila buat kajian, baru tahu. Ini sains. Barulah orang panggil ibadat yang dibuat itu berasa sungguh. Dan i'tikaf bila dibuat, dia adalah sejenis Panadol, sejenis obat. Jadi kita belajar i'tikaf. Dari ini kita nak masuk sikit lagi. Waktu dukhulil mu'takifi wal khuruji min. Bilakah waktunya seorang yang nak beriktikaf itu mulai masuk ke tempat yang dia nak iktikaf, dan bila dia boleh tubik? Mu apa nama ni, mu nak dirimu nak start pukul berapa, nak sudah pukul berapa? Kalau mu nak iktikaf ini. Taqaddama anna al-i'tikaf al-manduba laysa lahu waqtun muhaddadun. Itulah kita royak dalam pengajian sebelum ini, tuan kita ni kata i'tikaf yang sunat tak ada waktu yang tertentu. 10 minit boleh, 5 minit boleh. Start pukul 1, habis pukul 1 2 minit boleh. Start pukul 1, habis pukul 5 petang boleh. Start hari Rabu, habis hari Khamis boleh. Tak ada waktu. Hak sunat tak ada waktu. Nak sikit boleh, nak derah boleh, nak lama boleh berlaku. Hak sunat ni mana? Ni hak sekarang ni. Jadi jangan diamal kita masuk masjid tak ada niat apa-apa pun. Duduk congok. Sekali kita sama dengan reha, sama dengan tangga tu, sama dengan tiang ni, tak ada guna 5 sen, agak kesemak aja. Tapi tarah sama dengan kipah semua sekali. Sama-sama duduk dalam masjid, sama-sama tak ada kepeng. Kering, balik kering, tak ada benda. Padahal perlu buat kerja sikit je. Ya Allah, duduk ni tidak saja ni i'tikaf lillahi ta'ala. Lain selalu. Padang dengan kita. Kalau dengan tiang tak niat i'tikaf, musabah dia tiang, musabah dia kipah. Bulan-bulan orang engineer lagi,
apa ni, cikgu ada, meniaga ada, kontraktor ada, bodoh pada tiang lagi. Ni niat. Bila kita berniat ni boleh pahala iktikaf. Dan pahala apa orang panggil niat nak berhenti iktikaf ni tak payah. Tubik je pada kawasan masjid, akhirnya habis lalu. Sekat tu je pahala boleh. Kalau kita buat lalok pahala ni pasal jenis nombor, selagi kita duduk dalam masjid 1 2 3 4 5 6 7 nombor di jalan semua, nombor pahala ni jalan. Kita lakar jakar tubik je, katakan nombor 4,000. 4,000 berhenti lalu, 4,000 habis. Kat tu hari ni 4,000. Apa orang panggil? Kong hari ni 4,000. Contoh. فَمَتَى دَخَلَ الْمُعْتَكِفُ الْمَسْجِدَ وَنَوَى التَّقَرُّبَ إِلَى اللَّهِ بِالْمُكْثِ فِيهِ صَارَ مُعْتَكِفًا. Bagi orang iktikaf sunat ni, bila-bila saja orang nak iktikaf ni masuk je dalam masjid, dan dia niat masuk nak mendekatkan diri pada Allah dengan tunggu sekejap dalam masjid, sekejap tu seminit 2 minit pun kira bakal jadi dah, maka dia pada masa itu jadilah dia seorang yang beriktikaf hatta yakhruj, dan terus dia ni iktikaf dia kira seorang iktikaf. Tak kira lah masa dia duduk iktikaf tu, dia duduk tidur ke, dia duduk congok ke, dia duduk dengar ke, baca Quran ke, dia iktikaf, berhenti dia tubik pada masjid, dia tidak lagi dalam iktikaf. Fa inna wa i'tikaf al-ashr al-awakhir min Ramadan. Camanya jadi soal sikit. Bilanya iktikaf ni iktikaf sunat, tapi dia orang panggil dia tentu, dia ada tentu masa, dia tentu. Seperti mana dia berniat nak beriktikaf pada 10 malam akhir Ramadan. Dan ini memang di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak aja buat lagi, saya seorang umur hidup tak aja lagi. Kalau ada orang boleh buat, memang alhamdulillah. Dan mesti kita kena try benda ni orang panggil. Kalau kita ibarat ke Nabi kita Muhammad SAW, Nabi ni tak ada penyakit terus. Nabi ni doktor. Maka Nabi tunjuk cara-caranya daripada iktikaf hak sikit, siapa kau orang panggil hak iktikaf hebatnya 10 hari. Tak balik-balik duduk dalam masjid 10 hari. 10 malam duduk dalam masjid. Siapa malam raya? Disebutlah hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis yang sahih. Nabi Siti Aisyah kata 10 malam akhir Ramadan tak balik rumah, duduk masjid. Baik ke satu orang nak buat benda, nak tiru Nabi SAW. 10 hari Ramadan juga. Fa innahu yadkhulu mu'takifahu qabla ghurubi syams. Maka orang ini supaya orang panggil jadi, diterima niat dia nak iktikaf 10 akhir Ramadan tu, dia kena masuk tempat dia nak iktikaf, itu masjid, sebelum jatuh tari. Umpama contoh satu orang tahun ni, insya-Allah, ya Allah, saya nak iktikaf 10 hari. Dia tidak menazar, dia niat nak iktikaf 10 hari ni, kata nak tiru Nabi SAW. Ataupun dia menazar sama Allah lagi, saya nak iktikaf 10 hari Ramadan, akhir Ramadan. Kalau saya dapat benda ni. Akhir dapat sungguh. Kau lagi jadi wajib lah pula. Maka untuk orang ni, orang panggil pasca dia, start dia sebelum jatuh tari. Kerana kalau jatuh tari baru mau masuk masjid, walau seminit dah jatuh tari, baru masuk masjid. Maka kurang seminit. Walaupun mu 10 hari, kurang seminit. Jadi, barang ni barang ibadat. Bila mu tetap waktunya kena tetap sungguh. Dan waktu bermulanya bagi orang yang berniat nak iktikaf 10 akhir Ramadan, dia dah jatuh tari. Maka mu mari, orang panggil ihtiyat, sebelum jatuh tari sikit, mari. Pukul 6, pukul 7, mari. Fa'inda al-Bukhari an Abi Sa'id. Dan ini tidak saya pandai-pandai saya, dia kata saya tak reka. Bukan saya pandai-pandai saya, bubuh, taing. Tapi kerana ada hadis riwayat oleh Imam Bukhari sendiri daripada sahabat Al-Khudri radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Nabi rajin bersabda, man kana i'takafa ma'i falya'takif al-ashr al-awakhir.
Nabi kata, siapa-siapa dia yang nak beriktikaf sekali dengan aku di masjid, maka hendaklah dia beriktikaf pada 10 yang terakhir. Sebab kita buat program lah. Benda-benda payah ni biasa kita nak ada daya penarik. Benda senang-senang ni tak apa, benda daya penarik. Maka hari ni kalau orang pergi umrah, ibu buat artis seorang, Badu ke contoh lah seorang, maka peminat dia daya tarik, peminat dia ni pergi. Bubuh ustaz seorang, hak masuk sikit. Kalau tak bubuh ustaz tu boleh jadi 15 orang boleh nak pergi. Bubuh dia 40 orang. Daya tarik, hak malah pun mari juga. Hak tak ada niat nak pergi pun pergi juga. Tak ada niat pun nak pergi, fikir ada cuma tak ada niat, berasa nak pergi New Zealand. Tiba-tiba dengar dia ni artis ni ataupun ustaz dia minat ni akan ketuai umrah. Dia kata tak ada dekat ni. Orang tak ada niat pun akan pergi, orang hak malah pun pergi orang. Maka Nabi SAW tahu nak buat 10 hari duduk masjid atau balik-balik ni bukan dia. Maka nak penarik. Nabi kata, siapa dia berasa nak iktikaf sekali dengan aku, dan tentulah bila Nabi ada, kau semangat lagi, kau sedap lagi duduk dengan Nabi, nak kita tanya khabar, nak tanya hukum, tentulah para hadirin. Maka kalau nak iktikaf, mari iktikaf sekali 10 akhir Ramadan. Wal ashru ismun li adadil layali, dan 10 yang terakhir itu ialah nama bagi bilangan malam-malam. Makna maksud Nabi 10 akhir Ramadan, 10 malam akhir Ramadan. Wa awwalul layali al-ashru lailatu 21 atau lailatul 20. Dan malam pertama bagi 10 malam yang terakhir itu ialah malam ke-21 ataupun malam ke-20. Kalau poster tahun tu apa orang panggil, bahasa mudahnya, bila kita puasa 19 hari. Puasa 19 hari, maka kita pun hari kedua, malam ke-20 tu, kita, start lalu. Jika sekiranya puasa tahun tu tutup sudah dengan 29 hari, jadi malam tu orang panggil malam 21. Malam hak hari tu. Masa kita hari tu kita anggap malam apa? Malam 20. Jika puasa hari tu 30 hari, jadi malam 20. Lepas tu bila 19 hari puasa, malam tu. Tahun lalu. Baik. Wa ma ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takifa shalla al-fajr thumma dakhala ma'takifahu. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmizi. Kalau orang tanya pula, ustaz, dari mana ada hadis? Bukan sebarang hadis. Imam Muslim riwayat, Imam Abu Dawud riwayat. Dikatakan Nabi nak i'tikaf 10 akhir Ramadan, maka Nabi akan sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh, Nabi akan masuk ke tempat i'tikafnya. Baik. فمعناه أنه كان يدخل المكان الذي أعده للاعتكاف في المسجد. أما وقت دخول المسجد للاعتكاف فقد كان أول الليل. Bagi tak ni kata, sebab tu hadis ni bila kita nak mengaji, tidak boleh mengaji seorang, ataupun tidak boleh mengaji dia saja. Kalau kita nak mengaji seorang boleh, tapi kita mari dengan perkakah dia. Pomeng nak buka barang seorang je. Cuma kakak cukup lah. Kalau kakak tak cukup, banyak kerja. Nak pergi cari lagi, nak pergi capar lagi. Kalau kakak cukup, reba, pelayar, sepana, semua ada, boleh buka mana-mana ada. Ada kawan jiran saya seorang, buka, nak pasang tak reti. Rupanya buka ni senang aja. Tak pomeng pun boleh buka. Nak pasang kena pomeng. Sebab tu, apa orang panggil, bila kita nak baca hadis Nabi dan kita nak baca untuk amal, orang panggil, kalau pomeng kan untuk beki, maka benda ni mesti cukup kakak. Tidak kau pun orang. Akhir sekali start dah hidup. Tengok kabreta dulu dekat magak, sambung dengan benda lain. Jadi naik mobil, kiamat tak hidup tu, tapi
Sama ikut dah nampak ya ni boleh masuk lubang berok bahang. Ni berok bahang. Kita duduk kat lain. Jadi sebab itu memang hadis ni dikata Nabi orang royak Nabi nak iktikaf 10 Ramadan, startnya Nabi sembahyang subuh. Pas Nabi sembahyang subuh, Nabi akan masuk tempat iktikaf Nabi. Dalam masjid ini ada tempat khas pula. Dah 10 hari nak duduk situ. Dengan tabirnya, dengan apanya. Duduk situ. Maka hadis ni seolah-olah royak, lagu mana ustaz kata kalau kita nak puasa 10 akhir Ramadan, sebelum jatuh tari hari ke-20 tu kita duduk masuk masjid dah. Tapi hadis ni royak subuh hari 20 tu baru Nabi masuk masjid. Dia kata dah Nabi masuk masjid awal lagi. Nabi masuk tempat iktikaf dia tu subuh. Tu maksud dia. Maknanya tuan kita kata hadis ni tak bercanggah dengan hak saya royak. Dengan hadis yang mula-mula kita baca saat ni. Kerana Nabi SAW memanglah nampak masuk tempat dia iktikaf tu lepas subuh. Tapi masuk masjid sebelum gaib lagi masuk dah dalam masjid. Yang penting masuk dalam masjid. Dan ini juga menunjukkan jika sekiranya tidak ada bantahan, tidak mengganggu, satu orang boleh buat orang panggil petok dia sendiri. Tempat dia orang panggil. Untuk dia baca Quran, menjadi bubuh baik dia situ. Dalam 10 hari nak duduk. Tapi kena tanya orang lah, kalau ke mana boleh ke tak boleh. Kalau orang tak wi, AJK tak wi, kerana ada sebab-sebab yang menasabah. Dan kalau tidak menasabah pun tak boleh. Cuma AJK tanggung dosa lah. AJK tak wi, tapi tak ada sebab, kena ikut juga. Kerana masjid ini diurus oleh AJK lah, maka balah dengan dia. Orang iktikaf boleh pahala, mu iktikaf lebang muka, tak ada guna. Balah dengan orang. Jadi tak wi, tapi kalau tidak ada sebab yang menasabah, tangguhlah AJK itu. Kerana suka orang untuk iktikaf. Kalau sebab yang menasabah, yang macam-macam lah sebab ni, maka boleh. Kita tak wi, maka kita iktikaf. Kalau dia wi, ada apa? Ambil sepetok, 2 petok. Tu jangan buat hanya pula, duk gatung endway macam rumah tok dia, gatung endway, buru gigi, berudang randing. Tak boleh. Ini rumah Allah. 1000 kali mulia pada rumah kita lagi. Nak bersih semua sekali. Nak tidur pun lapik. Yang aliu basi secawang. Lapik. Jaga. Ini rumah Allah. وَمَنْ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ. Sesiapa yang berniat puasa 10 akhir Ramadan, maka dia masuk start iktikaf tu ialah pada sebelum gaib hari malam 20, yang esokkannya hari ke-20, kemudian dia tubik lepas gaib malam raya baru tubik. Boleh terang. Baru ni molek buat. Baru duduk duduk masjid ni, dah duduk. Baru ni kalau buat agak duduk dalang, duduk. Tubik-tubik duduk dalang. Raya dalam rokak. Bila raya apa ni, insya-Allah tahun depan Allah Taala beri, cuba terlatih sekali. Setiap surah kita ni ada wakil. Dia apa panggil kerajaan ni apa, dia sibuk nak atur wakil sokang ni. Kita nak ada wakil Olimpik. Tahun ni nak ada wakil seorang menang pingat emas. Padahal ada benda pun dia boleh pingat emas ekor-ekor, kita tak ada benda pun. Boleh dah orang panggil wak. Kan kita marah ni nak cerita. Boleh suka-suka boleh lah, seronok-seronok. Kalau dia tak boleh pun kita tak guling. Tapi suka-suka. Tapi sungguh juta piti habis. Nak boleh atur seorang-seorang ni. Main Olimpik. Dan kita dengar memang boleh ke tak boleh pingat ke, kita memang bangga lah seorang budak kita ni. Nama-nama Abeska tu. Azizu. Saya pergi kat dia berlatih di dia nama Negeri Semilang ni. Tempat ni lah tempat Velodrome ni. Dia berlomba dengan motor, waduh, dengan motor. Musing dengan motor. Dia kejar motor Lepas tu berapa kali pusing tak tahu. Lepas tu kita mari rombongan kerajaan negeri MB pun ada.
Wah, dia pusing ni. Dia mari kat kita dengan tidak ada walas posing lelah. Lelah. Kalau kita kata, kuah, bila apa? Kalau kita kalau kena garau macam dia, hospital tak ada cakap dah masa tu. Ambulan mari ambil je. Dia mari ni dah lelah sikit. Tak ada terus. Tanda-tanda lelah. Siapa saya tanya dia, tahu awak dah lelah? Dia kata biasa dah dia tu. Bukan dia jatuh, dia soning kali. Tak tahu. Dia hari-hari duk pang ni. Dia ni nak jadi nombor 1 dunia. Lepas tu hak kawang dia ni, orang panggil tim dia ke benda. Nombor 2 Malaysia. Nombor 2 Malaysia ni nombor puluh-puluh dunia tu. Berapa tiang tinggal gitu je. Hak nombor 2 Malaysia ni kira habis hebat lah. Tapi 2-3 tiang tinggal di ni Azizul. Maknanya level dia tu. Tapi nak ceritanya banyak mana PT habis untuk belanja satu orang untuk wakil, supaya wakil. Apalah tu pasal orang hari ni. Kita nak surah kita ada wakil seorang. 10 hari Ramadan. Kita kena siap tu Ustaz Noah. Kalau dia nak tempat training pun kita jing ke benda kita bayar masuk jing. Apa? Ramadan lepas 10 hari wakil surah seorang. Jawab malu kau beli jok apa? Mu tak ada wakil seorang habuk lagi kering ada buat 2 malam semalaman tu pun gaduh nak tengok jam nak balik. Ni 10 duduk sini terus 10 hari. Nampak rasa ada dah calon seorang hang duduk dekat ni. Hang duduk nyandor dekat apa tong derma tu wakil tak apa. Isa tak lagi? Ada lagi. Baik. Akhiru yawmin min asy-syahr 'inda Abi Hanifah wasy-Syafi'i. Imam Hanafi baik, Imam Syafi'i baik, dua-dua orang rahimahumullah ni kata siapa dia niat nak iktikaf 10 akhir Ramadan, maka waktu Paskah dia sebelum garik hari ke-20, malam 20, kemudian malam raya lepas garik malam raya baru tubik. Siapa dia kata? Imam Hanafi sendiri, Imam Syafi'i sendiri. Wa qala Malik wa Ahmad. Dan berkata Imam Malik dan Imam Hanbali, makna benda ni khilaf. In kharaja ba'da ghurubi syams ajza'ah. Jika sekiranya dia tubik selepas jatuh matahari, maka tubik dia tu diterima. I'tikaf dia tu diterima. Wal mustahabbu indahuma, tapi kalau dia nak pahala lebih lagi, bukan sekat boleh saja, bukan yang paling dikehendaki sekali. Nak dengar erti? Orang tanya Imam Malik, orang tanya Imam Ahmad. Ustaz, lagu mana kami nak i'tikaf 10 malam Ramadan ni, setara mana? Dia kata hak tubik start mula-mula sebelum garik 20. Malam 20 tu masa tu start masuk. Sebelum garik masuk. Masuk lepas garik tak jadi. Tak jadi 10. Iktikaf 10 tak jadi. Iktikaf 9 je. Maka tubik. Tubik kalau nak tubik lepas garik boleh. Lepas garik malam raya tu nak tubik. Habis iktikaf boleh. Tapi kalau nak tunggu sikit lagi, ini mustahab. Ini hak comel sekali. An yabqa fil masjid hatta yakhruja ila salatil Eid. Dia teruskan i'tikaf dia sembahyang subuh pun masjid itu. Habis i'tikaf dia lah dia tubik pada masjid untuk pergi sembahyang raya Padang. Kerana hari itu sembahyang raya dia tidak buat masjid, surah dia buat Padang. Kita ni je gong buat surah masjid. Masjid Nabi ni perhatian ni, masjid kecuali Al-Masjidil Haram saja. Haram situlah semua semayang. Kenapa? Kerana jatuh ke bodoh nak pergi semayang lain sedangkan kiblat duduk situ. Kita duduk pak lain, duduk di Madinah baik, duduk di Syam, duduk di Malaysia. Nak semayang apa pun mesti tuju Kaabah. Maka orang hak kat Kaabah dah apa nama khiji nak pergi semayang lainnya, semayang situ. Semayang raya, semayang apa, semayang situ. Lain pada masjid Nabi ni di Madinah sendiri, masjid nombor 2.
Ini masjid para hadirin, nombor 1 Masjid Mekah. Nombor 2 Masjid Nabi. Nombor 3 Masjid Baitul Maqdis, Palestin. Nombor 4 semua masjid seluruh dunia lain. Nombor 4 belaka. Masjid apa nama ni, Itazarah nombor 4. Masjid Baghdad nombor 4. Masjid lagi. Masjid Kuching Mekah nombor 4. Masjid Jing nombor 4. Masjid di Bangladesh nombor 4. Semua 4 belaka. Sama nombor. Tapi nombor 1 Masjid Mekah. Nombor 2 Masjid Nabi. Pahala beratus ribu semayang Masjid Nabi. Bulan-bulan ratus ribu pahala semayang Masjid Nabi. Nabi tinggal masjid di hari raya pergi semayang Padang. Dan Padang tempat Nabi semayang itunya dibuat masjid dah ni. Orang buat masjid. Tak apalah. Tapi nak ceritanya, kita surah Haji Bidin je. Nombor 4,5 mengkali. Tadi surah 4,5 kita bubur. Tak tinggal surah. Nak semayang dalam surah kau. Pegang tiang surah. Tak kira. Nak main dalam surah kau. Jadi, mana-mana. Ini bukan masalah mazhab ni. Tak ada mazhab ni. Mazhab ni bila tak ada hadis. Bila tak ada hadis. Hadisnya tidak sarih sebagainya. Kena pakai mazhab lah sebab pemahamannya tidak sama. Ni tegang-tegang. Kalau tak faham juga. Nabi SAW semayang raya Padang. Sayyidina Abu Bakar semayang Padang raya. Sayyidina Umar Padang. Kita nak kerah apa lagi? Kita ada Padang lah ni. Bangunan belaka. Dan semayang Padang ni dia ada istimewa dia sendiri. Kerana hari raya ni para hadirin, kita laung ucapan perang hari raya. Jangan ingat hari raya ni hari makan kedarah je. Wa hazamal ahzab wahdah, bang raya kan tu. Allahu akbar lillahil hamd. Allahu akbar. Apa ni? Dalam banyak-banyak ucapan ada kita ucap dalam raya tu, wa hazamal ahzab wahdah. Dialah Tuhan yang menghancurkan tentera Ahzab seorang diri dia. Zaman Nabi hari itu. Kita hak perang. Maka kita buat tubik. Padang dengan kita tubik tu Padang. Tubik. Nabi SAW tubik jalan lah. Nak pergi semayang, nak pergi Padang tu lalu jalan lain. Balik lalu jalan lain. Hari ni orang panggil demo. Pasal ni, demonstrasi. Tidak kelewat kat tulis demo ni. Kalau dia sekat sangat, dia nak jalan. Pasal apa? Nak suara tengok. Dan suara sedar, ada orang tidak setuju dengan benda ni. Ada orang tidak puas hati dengan benda ni. Dia nak masuk TV, bahkan setengah-setengah. Zaman kita demonstrasi itu, setengah-setengah orang panggil, orang lebih ni. Dia kata kena ada juga, kena takak. Kalau tidak ada masuk suara khabar. Orang tak tahu kita buat atam dia KL. Orang Kuala Berang tak tahu. Orang Kuala Lipih tak tahu. Orang Sarawak tak tahu. Kena takak 3-4 orang tahu belaka. Penting untuk orang tahu benda ni. Kita nak masjid. Orang tak tahu benda jadi. Orang Islam tahu. Orang kafir tak tahu benda Dua derang kereta pergi. Saya di Mesir. Masa di Kahirah tu, dia ada tempat dia panggil Suk Sayyarah. Pasar kereta. Pasar tu jual kereta. Situ dia buat apa nama ni, sembahyang raya. 1000 orang. Raya sungguh. Tak tahu mari buka kampung ke kampung ni, kampung mari. Macam demonstrasi sungguh. Sebab dia ada ucapan. Dia tak macam sembahyang fardu. Sembahyang fardu kita azan, kemudian qamat, sembahyang tu imam baca seorang aja. Sembahyang raya dak zayyinu a'yadakum bitakbir. Nabi kata, hiasi, gemailah raya ni dengan takbir. Dia ramai-ramai Allahu Akbar. Dia macam demonstrasi. Dia bukan orang panggil semayang semata-mata. Pagi tu. Tapi kita dah mulai kerak syiar ini. Tak tahulah kerana apa. Tapi mesti ada orang tengok benda ini. Ini juga orang panggil di antara obat-obat penawar-penawar. Akhir sekali raya tu hak bisa sekali benda. Bisa sekali ialah sembang-sembang, suka-suka lepas main raya tu. Hak tu orang tunggu sangat.
Rumah aku, rumahmu, rumah orang ni, suka sangat. Sebab hak saat ni tu, hak mula-mula tu patut suka tu orang dah mulai buang, hak suka tu orang buang. Tempat suka dia. Jadi akhir nampak ritual semasa-masa duduk di malam nak tidur pada bakar sate. Ada nak tidur. Nak tidur. Tok Imam 70 pula baca khutbah sedang molek. Dak masa raya terus. Dia kata dak raya tahun ni. Kegi baru raya. Tobek-tobek orang apa semua. Mesti kita kembalikan balik. Hak tempat suka ni tolong buat hari semula. Buat hari balik. Tobek pergi padang ramai-ramai. Habis orang. Kawan-kawan orang Islam. Sebutir daerah seperti kampung mari semayang. Baru betul. Kegi lepas habis KP ni. Menjawab pasal raya haji ni aku duduk dalam ni. Lepas habis KP ni raya-raya apa? Hak sekali lagi tu kalau Tuhan Allah Taala wi sungguh kita buat. Tahulah, fikirlah pada hari ni. Orang kita kalau pelik sikit dia kata Wahabi lah lu waduh. Hak tu kita rasa nak kata dengan kayu lah lu. Biar dia pakai serbang pun. Ni hadis Wahabi mari duan ni. Kita terang hadis Wahabi kau kering apa lagi? Bunyi dah jangan nak berhenti sekat tu sambung pula insya-Allah wallahu alam. Esok tak ada sebab saya musafir. Kalau ada orang ganti sang cari ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.